Kesatuan Rakyat, Kesatuan Jiwa, Kerajaan Perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan-perkembangan politik. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan semua. Lagi-lagi dana RM 600 bilion kerajaan dahulu. Isu dana RM 600 bilion kerajaan yang dahulu. Lagi-lagi tentang itu. Pergi ke kiri dengar itu, pergi ke kanan pun dengar benda yang sama. Ada yang kata Tengku Zafrul Menteri Kewangan yang lama yang tahu perkara ini. Ada yang kata Tengku Zafrul pun terlibat, Ismail Sabri Yaakob pun terlibat, dan dalangnya adalah daripada Muhyiddin Yassin sendiri. Ada yang kata begitu tuan-tuan dan puan-puan semua. Tapi hari ini saya ingin berkongsi dengan Anda satu lagi kenyataan, perkembangan terkini isu PN yang mendapat dana untuk campaign semasa PRU 15 ini. Kenapa dana mereka sangat banyak dan dari mana dana itu masih menjadi persoalan ramai orang. Jadi sebelum saya masuk kepada berita hari ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kamu semua. Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. Hari ini daripada Malaysia kini, Perikatan Nasional tidak akan dedah identiti penyumbang dana. Akhirnya satu kenyataan lagi, di mana Perikatan Nasional tidak akan dedah identiti penyumbang dana. Perikatan Nasional tidak akan dedah identiti penyumbang dana RM 600 bilion itu. PN tidak akan mendedahkan senarai. Rupanya ada senarai. Tidak akan mendedahkan senarai penyumbang dana kepada parti tersebut, kata salah seorang pemimpin gabungan berkenaan pada hari ini. Timbalan Ketua Pemuda Barisan Perikatan Nasional Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal berkata, sebaliknya mereka sentiasa terbuka untuk membahaskan rang undang-undang pembiayaan politik di Parlimen. Kenyataan ahli Parlimen macam itu yang dibuat ketika PN digambarkan sebagai mungkin menerima dana daripada syarikat pengendali judi menjelang PRU ke-15 lalu. Jadi tuan-tuan dan puan semua, sementara kita mendengar isu ini di dalam Perikatan Nasional, apakah penerimaan PAS? Ada yang kawan saya kata boleh jadi 40 dan lebih ahli parlimen PAS, MP PAS akan tinggalkan Perikatan Nasional. Jika kita fikir logik, jika 40 ahli parlimen PAS meninggalkan Perikatan Nasional, sudah pasti Muhyiddin akan parah statusnya sebagai pengurusi Perikatan Nasional. Sebab kita tahu yang menguatkan Perikatan Nasional hari ini adalah daripada PAS. Dan apakah penerimaan mereka sekiranya benar Muhyiddin menyeleweng RM 600 bilion ini, dan mungkin kurang daripada 600 bilion ataupun mungkin lebih, kita tidak tahu jumlah yang exact. Tetapi kalau Muhyiddin benar-benar menyeleweng RM 600 bilion ini, kamu rasa tuan-tuan dan puan-puan, adakah 40 ataupun lebih ahli parlimen PAS akan lompat parti ataupun meninggalkan PAS, meninggalkan Perikatan Nasional? Menjadi tanda tanya. Dalam pada itu, Timbalan Ketua Pemuda Perikatan Nasional Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal berkata, sebaliknya mereka sentiasa terbuka untuk membahaskan RUU pembiayaan politik di Parlimen. Kenyataan ahli Parlimen macam itu dibuat ketika Perikatan Nasional yang digambarkan sebagai mungkin menerima dana daripada syarikat pengendali judi menjelang PRU ke-15 yang lalu. Dakwaan itu yang dibuat Perdana Menteri sendiri pada 5 Desember lalu sudah dinafikan beberapa pemimpin Perikatan Nasional. Salah satunya Taqiyuddin Hasan, Muhyiddin Yassin sendiri, dan juga yang terkini Timbalan Ketua Pemuda Perikatan Nasional Wan Ahmad Faizal. Bahkan parti itu juga mendesak
Anwar atau kerajaan mengemukakan bukti atas dakwaan berkenaan atau berdepan tindakan undang-undang. Oke, sekarang mereka nak bagi amaran kepada kerajaan, kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mampu mengemukakan bukti. Oke, itu kalau beliau tidak mampu mengemukakan bukti, mereka akan mengambil tindakan undang-undang terhadap si pemfitnah ataupun penuduh, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mampu mengemukakan bukti. Oke, bila kita lihat balik, kalau beliau mampu mengemukakan bukti, apa akan terjadi kamu rasa, tonton Bapak? Mesti keadaan sebaliknya yang bakal berlaku. Yang ingin mengenakan tindakan pasti dikenakan tindakan, sebab perkara yang Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan ini berkenaan dengan dana, berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan semasa pentadbiran Perikatan Nasional di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin dulu. Setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat kenyataan begini, sudah pasti beliau mempunyai satu sebab dan berasas, bukan main tuduh, bukan main cakap saja. Jadi siapa yang akan kena tindakan sekiranya benar-benar file dan dokumen semua di Kementerian Keuangan ada di tangan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sahih, file dan dokumen yang sahih. Ini pasti mengejutkan. Berkenaan dengan kebakaran di Kementerian Keuangan, jangan risaulah tuan-tuan, bukan file itu yang terbakar. Ada kawan saya kata file dan dokumen berkenaan dengan isu RM 600 bilion seleweng lah, dana daripada syarikat perjudian lah, semua file dan dokumen sudah disama. Nah, ada yang kata begitu. Kenapa ambil keputusan begitu? Kenapa pikir begitu? Kementerian Keuangan itu bukan kecil lah, geng, besar. Jadi yang terbakar itu hanya kecil saja. Dan tidak mungkin file itu ada di tempat kawasan yang terbakar itu. Sudah disahkan pun di media. Jadi jangan mendengar berita hanya sekali hanya sekali dengar, sekali paham, terus anggaplah begitu. Kita kena fikir lagi, tuan-tuan Bapak. Jadi jangan lagi percaya kalau file dan dokumen yang dikatakan itu mempunyai bukti di dalam penyelewengan RM 600 bilion dan dana syarikat perjudian yang sumber yang didapati Perikatan Nasional semasa mereka berkempen terbakar, itu tidak betul. Jadi hari ini tuan-tuan Bapak, satu kenyataan ini yang mengatakan bahwa PN tidak akan dedah identiti penyumbang dana. Kenapa mereka tak nak dedah? Coba kamu fikir tuan-tuan dan Bapak. Kenapa mereka tak nak buat pendedahan siapa senarai? Sebab disebutkan di dalam kenyataan ini, PN tidak akan mendedahkan senarai penyumbang. Bermakna ada beberapa senarai penyumbang dana kepada parti tersebut, kata salah seorang pemimpin gabungan berkenaan hari ini. Jadi tuan-tuan dan Bapak, berita isu berkenaan dengan uang RM 600 bilion lah, duit yang ditapuk Muhyiddin lah, saya rasa tuan-tuan dan Bapak, lama-kelamaan akan terbongkar juga. Dan sekiranya benda ini terbongkar, apa penerimaan parti-parti komponen di dalam Perikatan Nasional, dan apa pandangan rakyat Malaysia yang dahulunya percaya kepada Muhyiddin Yassin semasa beliau menjadi Perdana Menteri, yang akhirnya rakyat, kalau benar ini berlaku, rakyat akan rasa ditikam belakang dengan seleweng semualah. Dari mana duit itu semua didapati, dan dari mana dana Perikatan Nasional semasa mereka berkempen? Ada yang kata mereka berkempen begitu mewah sekali. Jadi tuan-tuan, terus bersama di dalam channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia.